Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang musyraf, saudara penguji majlis yang amat berbahagia, Tuan Ahmad Fairuz Syekh Halim, bekas Ketua Hakim Negara. Yang berbahagia Datuk Osman, Ketua Pengarah Jakim. Yang berbahagia Datuk Manu Abdullah, bekas Hakim Mahkamah Rayuan. Bahagia Tuan Haji Ismail Mina, Presiden Mufakat. Yang Bursa Tuan Haji Man Amin Hashim, Pengarah Simina, merangkap timbalan Presiden Mufakat. Tuan Sri, Datuk, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu segi banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izin juga dapat saya hadir dalam satu majlis yang cukup besar maknanya pada pagi ini. Lebih-lebih lagi apabila saya sampai sebentar tadi melihat ramai rakan sahabat lama-lama yang telah berjuang dalam Islam untuk mentabakkan agama kita yang maha suci, Islam di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, moga-moga usaha kita menegakkan syiar Islam demi Allah ini mendapat keredaannya, di samping mendapat taufik dan hidayah untuk kita melaksanakan usaha-usaha murni ini secara berterusan. Sesungguhnya kemasukan Islam ke bumi Malaysia merupakan sebesar-besar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua akan sentiasa berada dalam rahmat, perlindungan dan mengampuni juga dari dunia hingga ke akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan ucapan, izinkan saya untuk merakamkan perhargaan yang tidak terhingga kepada Pertubuhan Mufakat Sejarah Masyarakat Malaysia Mufakat kerana telah sudi mengundang saya hadir untuk meresmikan seminar mendaulatkan Islam sebagai agama negara peringkat nasional pada pagi ini, yaitu seminar yang diadakan dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah seminar yang demikian boleh membantu meningkatkan kesedaran dan kefahaman kita mengenai masalah dan cabaran yang dihadapi oleh umat Islam di negara kita dalam mendaulatkan Islam sebagai agama persekutuan seperti mana yang termaktub dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya selaku yang di-Persekutuan Dewan Negara, kita mempunyai perlembagaan dan telah jelas dinyatakan dalam peruntukan perkara 3/1, Islam ialah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Itu termaktub jelas dalam perlembagaan kita. Dengan kata lain, sungguh pun Islam adalah agama bagi persekutuan. Kebebasan untuk menganuti dan mengamalkan agama-agama lain selain dari Islam adalah diberikan kepada rakyat di negara ini. Tetapi sejak akhir-akhir ini terdapat banyak kekeliruan di kalangan masyarakat negara ini mengenai kedudukan Islam dalam pentadbiran negara kita. Tanggapan seperti Islam hanya sekadar agama rasmi saja, kedudukan Islam tidak lebih rendah dari perlembagaan, dan banyak sudah menular di kalangan masyarakat di negara ini. Tanggapan ini, tuan-tuan dan puan, yang salah dan kita semua tidak, kalau tidak diperbetulkan,
akan menjadi satu perkara besar di masa-masa yang akan datang. Oleh yang demikian, seminar yang dianjurkan pada hari ini dengan kerjasama JAKIM adalah tepat pada masanya untuk sama-sama kita memperbetulkan tanggapan-tanggapan yang salah ini, dan saya berharap ia akan dapat sedikit sebanyaknya memberi kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat Islam seluruhnya di negara kita khususnya, dan masyarakat awam amnya mengenai kedudukan Islam dalam negara kita yang tercinta ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, walaupun perkara ketiga 1 Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan dengan jelas bahawa Islam adalah agama persekutuan, tetapi untuk mentabatkan dan mendaulatkan Islam sebagai agama persekutuan memerlukan pengisian yang jitu dari semua pihak. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, umum kita menyedari bahawa ujian akhir zaman yang dihadapi oleh kita sama-sama ada berkaitan dengan agama atau juga keadaan umat kita hari ini, berpunca daripada kelemahan serta kecuaian diri kita sendiri. Tiadalah cara lain yang dapat mengubah keadaan ini melainkan kita sendiri yang mengambil daya usaha untuk melakukan penambahbaikan ini dan memperbetulkannya. Hal ini telah jelas ada diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesat kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Al-Ra'd ayat 11. Tuan-tuan dan puan-puan, umat Islam belum menyadari hakikat bahawa mereka merupakan cerminan bagi wajah Islam. Seandainya akhlak mereka hilang luhurnya dan tindak tanduk mereka hilang adabnya, maka agama Islam kita akan dipersalahkan. Memetik kata-kata Profesor Said Naqib Al-Atas dalam bukunya Risalah untuk Kaum Muslimin yang menyebut, kita ini umpama cermin yang menerima sinaran mentari Islam yang terang benderang. Andai kata cermin itu diselaputi debu atau kacanya tidak dibersihkan sehingga bersih jernih, maka tidak mungkin cermin itu berupaya membayangkan mentari yang terang itu. Sebaliknya, yang dizahirkan mentari yang kita sebaliknya yang dizahirkan itu hanyalah cahaya yang kelam dan samar jua. Maka manusia yang jahil akan menganggap bahawa bukanlah cermin itu yang kotor atau kacanya yang berdebu dan berkarat, tetapi sebaliknya mentari yang dibayangkan oleh cermin itu yang kelam, kotor, penuh dengan noda dan kecacatan selain kekurangan sifat-sifat yang suci murni serta luhur. Tuan-tuan dan puan sekalian, selain permasalahan yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri, kita juga menghadapi ancaman daripada musuh-musuh Islam, dan mereka tidak akan berhenti-henti menggugat keharmonian, kehidupan dan keutuhan masyarakat kita selagi kita tidak mengikut jejak langkah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga kamu menurut panduan daripada Al-Quran untuk bertindak dengan penuh keberanian dan ketegasan bagi menghadapi gerakan seumpama itu. Tuan-tuan hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan yang bermaksud, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah agama Islam itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Dan demi sesungguhnya jika kamu menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepada kamu tentang kebenaran, maka tiada kamu akan beroleh daripada Allah Subhanahu wa taala
yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 120. Ayat ini jelas memberikan panduan untuk bertindak balas terhadap usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Agama Islam sebagai ad-din mesti ditegaskan sebagai satu-satunya agama yang cara hidup yang benar lagi lengkap. Persoalannya, tuan-tuan dan puan, telah tuntas dan tiada ruang untuk diperdebatkan lagi. Selain itu, ayat ini juga memberikan amaran bagaimana hasutan dan dorongan Yahudi dan Kristian akan dapat menyesatkan sebahagian umat Islam itu yang terpedaya dengan seruan mereka dan mengabaikan kebenaran yang telah pun disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, Profesor Said Naqib mengungkap pantun yang indah tentang perkara ini. Ia berbunyi, Muslim tergagam belenggu kafir, akhirat luput, dunia tercicir, budaya jahil luas membanjir, banyak yang karam tiada tertaksir. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana ditegaskan oleh ayat ini, semua kekalutan dan kekacauan yang sedang melanda umat Islam hari ini, khususnya di Malaysia, hanya dapat diatasi dengan kembali kepada kebenaran. Sebagaimana yang terkandung dalam kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk itu seminar yang ditujukan dilanjutkan pada hari ini amanah bertepatan pada hasrat kita semua untuk menimbulkan kesedaran tentang pentingnya kita mempunyai pandangan yang sekata bahawa Islam agama negara. Bukan saja Islam agama persekutuan, saya memberi makna lebih luas lagi, Islam agama negara. Tanggungjawab memelihara dan mendaulatkan tanggungjawab adalah kita bersama. Tuan-tuan dan puan sekalian, ancaman yang sedang dan akan dihadapi oleh umat Islam negara ini terdiri daripada pelbagai bentuk dan cara. Antaranya termasuklah perjuangan menuntut hak kesamarataan agama melalui penubuhan Suruhanjaya Antara Agama, Interfaith Commission ataupun IFC, iaitu badan berkanun yang mempunyai kuasa undang-undang termasuk atas agama Islam, membantah tulisan Jawi pada papan tanda jalan-jalan, menghina lagu negaraku, mengangkat penganas komunis iaitu dengan menjemput pulang Chimpeng, dengan memberikan penghormatan, menghina dan mencabar institusi keselamatan yang mempertahankan negara kita seperti yang dilakukan oleh pihak draft, mempersoalkan institusi raja dan mempersoalkan pihak berkuasa agama seperti institusi fatwa seperti yang terdapat dilihat dalam kes Sulaiman Takrib melawan kerajaan Terengganu. Dalam kes ini, tuan-tuan dan puan, peguam-peguam yang mendakwa diri sebagai kumpulan artikel 11 bertindak bagi mengikut ajaran sesat Ayah Bin dan Abdul Kahar, yang mendakwa dirinya sebagai Rasulullah Melayu, mencabar institusi fatwa serta berhujah tentang hak kebebasan berfikir, dan dalam kalangan umat Islam, di samping hak untuk bebas daripada keterikatan dengan sebarang pendapat pihak berkuasa agama Islam seperti mufti dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, hal ini seterusnya ialah satu perkara yang mencabar kedaulatan undang-undang syariah seperti yang terdapat dilihat dalam kes Kartika apabila SAS, Forum dan Joint Action Group for Gender Equality (JAG) yang menghantar memorandum kepada Perdana Menteri bertajuk Justice for Kartika bagi mendesak kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri memansuhkan undang-undang jenayah syariah yang sedang berkuasa di negara kita ini. Tuntutan ini merupakan
bahawa sebahagian bantahan terhadap hukuman sebat yang dijatuhkan atas pesalah jenayah syariah ke atas wanita tersebut. Kumpulan ini juga membuat tomahan penguatkuasaan undang-undang moral berasaskan syariah telah berkuat kuasa sejak zaman berzaman sebagai moral policy. Tuan-tuan dan puan sekalian, ancaman selanjutnya adalah seperti mempersoalkan penggunaan wang kutipan zakat, membuat pelbagai tuntutan berasaskan hak kebebasan beragama seperti kebebasan untuk murtad tanpa tindakan undang-undang, seperti terdapat dilihat dalam kes yang amat popular iaitu Lina Joy melawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan lain-lain lagi. Memohon pengedaran Bible dalam bahasa Melayu secara terbuka dan sebagainya, dan juga mencemar nama suci Allah dengan menuntut penggunaan oleh agama lain seperti dapat kita lihat dalam kes Titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur melawan Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia yang menyaksikan Hakim Lau Dilan memutuskan untuk memberi kebenaran penggunaan kalimah Allah kerana tiada bukti yang menyatakan keselamatan negara dan terjejas seperti perkara artikel 11 kelungan 5 dan tidak bercanggah dengan perkara 3 kelungan 1 artikel 10, 11 dan 12 Perlembagaan Persekutuan. Penyalahgunaan nama suci Allah seterusnya telah membolehkan kejayaan penyebaran dakwah Kristian seperti untuk dipengaruhi umat Islam dalam kes membabitkan lebih kurang 12 termasuk kanak-kanak dalam Thanksgiving dinner anjuran harapan komiti di Dewan Dream Center milik Damansara Utama Methodist Church. Ini tuan-tuan dan puan-puan, menjadi demikianlah rupanya sebahagian daripada ancaman-ancaman dan tindakan mencabar kedaulatan agama Islam di negara kita ini. Ketahuilah bahawa apa juga halangan, bantahan dan sekatan dilakukan terhadap pihak yang mencabar kedaulatan serta keteguhan agama Islam itu, semuanya itu tidak sama sekali mereka melemahkan semangat mereka. Justru mereka tidak mungkin akan berhenti berusaha keras dan bergerak pantas. Haruslah disedari bahawa usaha yang dilaksanakan mereka itu berasaskan perancangan tersusun dan strategik sifatnya. Mereka menggabungkan segala kekuatan yang dimiliki dalam segenap aspek, minda dan fikiran, tenaga, biaya, keuangan, persefahaman dan sebagainya. Dalam hubungan ini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memetik ucapan yang disampaikan oleh Setiausaha Negara Amerika Syarikat Hillary Clinton sebagai menyatakan sokongan padu terhadap perjuangan golongan LGBT pada Human Rights Day di Geneva pada tanggal 12 Jun 2011. Actively combat efforts by nations who criminalize homosexuality, conduct and deny LGBT citizens equal rights. Beliau terus menyatakan, Hillary Clinton berkata, I am also pleased to announce that we are launching a new global equality fund that will support the work of civil society organizations working on these issues around the world. This fund will help them record facts to say they can target their advocacy, learn how to use the law as a tool, manage their budgets, train their staff, and forge partnership with women's organizations and other human rights groups. We have committed more than $3 million America to start this fund, and we have hoped that others will join us in supporting it. Ini kata Hillary Clinton yang telah jelas menyatakan perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mestilah kita insaf dan sedar betapa buruknya mereka berhasrat untuk menjatuhkan Islam di seluruh dunia.
Tuan-tuan dan puan, saya ingin menyarankan di sini, sudah sampai masanya untuk kita orang-orang Malaysia, khususnya orang beragama Islam, perlulah kita bersatu padu. Saya gembira, terusnya Hillary berkata, saya gembira untuk mengumumkan pelajaran dana for equality global yang akan ini dalam bahasa Malaysia saya terjemahkan ya, memberi sokongan terhadap tugas dan kerja-kerja yang digerakkan oleh pertubuhan kemasyarakatan menangani isu-isu di seluruh dunia. Dia berkata, seluruh dunia. Dana ini akan membantu mereka merekodkan fakta-fakta supaya mereka dapat menyasarkan sokongan yang akan diberikan, mempelajari cara-cara menggunakan undang-undang sebagai alat. Dia dah faham dah. Dia akan exploit di dalam semua bidang. Dan juga mempelajari cara-cara menggunakan undang-undang sebagai alat, mengurus perbelanjaan, melatih kaki tangan dan menjalin kerjasama dengan pertubuhan wanita. Jadi kaum wanita kena hati-hati juga ni. Serta kumpulan-kumpulan hak asasi manusia sebanyak 3 juta ringgit Amerika telah diperuntukkan untuk memulakan dana ini. Itulah hebatnya yang dinyatakan oleh Setiausaha Amerika Syarikat Hillary Clinton. Hari ini negara-negara ini kebetulan dia pun sakit sekarang ini. Jadi Allah punya kuasa juga. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin menyerulah agar kita semua menggunakan pendekatan yang sama, iaitu kalau dia boleh buat, kita pun boleh buat juga, iaitu bersatu hati, berpadu kudrat untuk sentiasa memelihara ketinggian serta kedudukan agama Islam kita di Malaysia ini. Bukanlah kita bertujuan meneladani mereka, tetapi menyedari hakikat bahawa itulah yang diwajibkan atas kita. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, hadis baginda, persefahaman dan pemuhakatan juga ditekankan dalam bahasa lama yang menyebut mufakat lalu dalam gelap, adat lalu di tengah terang, yang bermaksud berpakatlah kita untuk bekerja dan mengikuti aturan-aturannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita telah pun banyak memberi peringatan untuk mengambil pengajaran daripada sejarah Islam, sejarah saudara-saudara kita dalam lipatan sejarah Islam maupun sejarah nenek moyang kita di tanah air yang bertuah ini. Satu lagi perkara saya ingin bagi perhatian tuan-tuan, D.G.E. Hall, seorang barat, dalam bukunya Sejarah Asia Tenggara tahun 1988 umpamanya menulis antara lain dia berkata, orang Melayu oleh sebab tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan perubahan yang mendadak itu, mendapati diri mereka tertolak keluar dari rumah mereka sendiri ke pintunya dari segi politik dan agama. Dengan izin, this is how subtle all the Western authorities are trying to push our people here. Bermaksud, tuan-tuan dan perempuan, marilah kita tentukan, marilah kita sama-sama berjihad dalam arti kata yang sebenarnya untuk menegakkan agama maha suci kita, Islam. Jelaslah tuan-tuan dan perempuan, kelekaan, kelemahan, kecuaian dan perpecahan telah menguntungkan musuh-musuh Islam kita. Mereka bertindak mencemar kedaulatan agama Islam selain menguasai serta mencatur kehidupan umat Islam mengikut rencana mereka. Umat Islam sebagai diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, seharusnya bukan merupakan kaum yang mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan sebelumnya. Baginda bersabda yang bermaksud orang mukmin tidak dipatut ulang di lubang tempat yang sama sebanyak 2 kali. Bukhari dan Muslim. Sejarah wajarnya benar-benar membuatkan mereka sering
dan mengelakkan diri daripada melalui keperitan yang sama berulang kali. Peribahasa lama kita mengingatkan, takkan dua kali si buta kehilangan tongkatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, segala tindakan itu sesungguhnya ketabahan dan kecekalan semangat maupun juga kecuaian serta kelekaan kita dalam mempertahankan agama yang mahsuci kita ini, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, akan dipersoalkan kelak oleh Allah. Ini sebagai jelas dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada kamu ialah pemimpin. Setiap kamu akan disoal tentang pimpinannya. Atas semangat hadis ini, saya menyarankan, marilah kita bersama-sama memastikan bahawa kita telah melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita dengan sebaik-baik, agar kita tidak berdiri di hadapan Allah kelak sebagai hamba-hambanya yang diselubungi penyesalan dan kerugian. Saya mengakhiri ucapan saya pada ini dengan wasiat penting khalifah kedua yang dikagumi sepanjang zaman, yaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab, yang menyatakan, kita ialah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Apabila kita mencari kemuliaan selainnya, maka kita akan dihina oleh Allah. Sebagai akhir ucapan saya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan resminya meresmikan seminar mendaulatkan Islam agama negara peringkat nasional. Semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita semua sepanjang seminar ini diadakan. Saya berharap peserta-peserta seminar dan juga pembentak-bentak kertas kerja akan dapat menghayati segala perjuangan kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.